Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tugasan 2 khusus pengantar pengajian pendidikan yang bertajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Ahli kumpulan saya yang pertama ialah Siti Solehah binti Kamaruddin. Yang kedua, Muhammad Aiman Farhan bin Muhammad Suhaizat dan saya Nur Fatia Mardia binti Mahyun. Isi kandungan yang akan kami bentangkan pada hari ini adalah aspirasi sistem pendidikan negara, yang kedua hala tuju pendidikan dan yang ketiga implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Seterusnya, kita bergerak kepada aspirasi sistem pendidikan negara. Apakah itu aspirasi sistem pendidikan negara? Aspirasi sistem pendidikan negara merupakan hasrat yang ingin dicapai oleh kerajaan dalam kerangka membangunkan sistem pendidikan negara. Terdapat 5 aspirasi pendidikan iaitu akses, equity, kualiti, perpaduan dan juga kecekapan. Tetapi dalam pembentangan saya pada hari ini, saya hanya membentangkan 4 sahaja aspirasi pendidikan iaitu akses, kualiti, equity dan juga perpaduan. Aspirasi sistem pendidikan yang pertama ialah akses. Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan untuk membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Maksudnya kat sini, semua kanak-kanak warga Malaysia dia boleh mendapatkan pengetahuan, pengalaman, kemahiran dalam melalui pendidikan secara sama rata. Tiada yang lebih, tiada yang kurang tapi sama rata. Aspirasi sistem pendidikan negara yang kedua ialah kualiti. Semua kanak-kanak akan memiliki peluang untuk mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun akan datang. TIMSS dan PISA ini menguji bacaan, matematik dan sains sahaja. Pentaksiran tambahan yang menangani dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks Malaysia akan dimasukkan bila dimensi itu telah dibangunkan dan diterima di peringkat antarabangsa. Aspirasi yang ketiga pula adalah equity. Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan terbaik kepada semua kanak-kanak tidak kira kedudukan geografi, jantina atau latar belakang sosial ekonomi. Maksudnya kat sini, semua kanak-kanak boleh mendapatkan pendidikan tanpa tidak kira lah dia dalam golongan yang susah atau senang atau perempuan atau lelaki dan juga kedudukan geografinya. Aspirasi pendidikan yang terakhir adalah perpaduan. Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah. Bila berinteraksi dengan murid lain daripada pelbagai latar belakang sosio-ekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami, menerima dan juga menghayati perbezaan. Keadaan ini akan mewujudkan suatu perkongsian pengalaman dan aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia. Maksudnya kat sini, dalam negara kita, negara Malaysia, kita terdapat tiga kaum iaitu kaum Melayu, India dan Cina. Setiap kaum mempunyai perbezaan antara dia punya budaya, dia punya agama, semua ada perbezaan. Jadinya apabila ada perbezaan dan murid-murid bergaul sesama mereka, mereka dapat berkongsi bagaimana budaya masyarakat India, bagaimana budaya masyarakat Cina dan bagaimana budaya masyarakat Melayu. Begitu juga dengan agama dan juga etnik sesuatu kaum itu. Baiklah, kalau tadi Fatia telah terangkan tentang aspirasi sistem pendidikan negara, kini kita telusuri pula topik seterusnya iaitu hala tuju pendidikan. Baiklah, dalam hala tuju pendidikan kita kali ini, kita akan mengupas 3 aspek utama, iaitu yang pertama SKPM, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia KPM, yang kedua SKPMG2, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua, dan yang ketiga Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Baiklah, kita telusuri ke aspek yang pertama, iaitu SKPM, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia KPM. Diperkenalkan pada tahun 2010, kesinambungan kepada SKPM Sekolah 2003, instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif untuk mencapai kemenjadian murid. Dalam aspek ini, faktor-faktor berperanan mencorakkan kemenjadian murid
antaranya ialah pertama, pemimpin yang meneraju dan mengurus institusi pendidikan. Yang kedua, guru yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, pengurusan kurikulum dan co-kurikulum, prasarana dan sumber pendidikan. Yang keempat, pembentukan sasiah murid dan penglibatan komuniti dalam pendidikan. Seterusnya kita pergi kepada aspek yang kedua, iaitu SKPMG 2, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua. Terdapat 5 standard dalam SKPMG 2. Yang pertama ialah kepimpinan dan hala 7. Dalam aspek kepimpinan, pengetua dan guru besar berperanan sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong. Standard yang kedua, pengurusan organisasi yang melibatkan bagaimana cara sesebuah organisasi menguruskan organisasinya di sekolah. Yang ketiga, pengurusan kurikulum dan co-kurikulum dan sukan serta hal ehwal murid. Yang standard keempat, pembelajaran dan pengajaran. Dan standard kelima, kemenjadian murid. Baiklah, kita pergi ke topik seterusnya, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Terdapat 4 aspek yang dapat dirangkumkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Aspek yang pertama ialah pembangunan insan dan guna tenaga, memperkasa sistem pendidikan negara dan membentuk modal insan berkualiti sesuai dengan keperluan sektor pekerjaan dan guna tenaga masa depan negara. Modal insan yang berpengetahuan dan berinovatif merupakan faktor penting untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Oleh itu, meningkatkan pembangunan modal insan akan terus menjadi keutamaan tempoh akhir rancangan 2018 hingga 2020. Usaha pembangunan modal insan akan meningkatkan akses kepada pendidikan dan latihan serta menyediakan peluang pekerjaan yang berkualiti ke arah membina negara yang lebih inklusif, saksama dan makmur. Aspek yang kedua ialah bahasa. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa juga dititik beratkan dalam hala 7 pendidikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 telah menetapkan agar setiap murid profesion dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Aspek yang ketiga ialah pengantarabahasaan, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Dalam hal ini, KPM telah melakukan penambahbaikan terhadap pelaksanaan kurikulum pada peringkat sekolah rendah dan menengah, misalnya melalui pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah pada tahun 2017. Dan aspek terakhir ialah teknologi, pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi TMK perlu dalam sistem pendidikan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 telah menetapkan hala 7, iaitu memanfaatkan TMK untuk meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Antara teknologi yang membuktikan kewujudan penggunaan teknologi dalam hala 7 pendidikan di Malaysia ialah Digital Educational Learning Initiative Malaysia, iaitu D5. Seterusnya, kita beralih kepada implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Perlu difahami terlebih dahulu maksud guru berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik ini bermaksud guru yang mempunyai fahaman yang jelas tentang matlamat sebenar pendidikan. Matlamat sebenar pendidikan ialah untuk menghasilkan perubahan tingkah laku manusia. Perubahan tingkah laku manusia ini perlulah menyentuh hati dan akal fikiran pelajar supaya dapat memberi kesan kepada para pelajar dalam tempoh jangka masa yang lebih panjang. Implikasi yang pertama ialah pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua ialah mempunyai wawasan dan yang ketiga ialah guru menjadi suri teladan kepada para pelajar. Seorang guru yang memahami dan faham tentang aspirasi dan hala 7 pendidikan akan memberi kesan terhadap pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan olehnya. Contohnya, guru akan berusaha merancang pengajaran dan pembelajaran mengikut kesesuaian peredaran zaman. Contohnya, penggunaan platform seperti ChatGPT dan Padlet sebagai pendedahan dalam kemahiran berteknologi. Kemahiran berteknologi ini perlu untuk melatih para pelajar menggunakan teknologi supaya sistem pendidikan negara kita setanding dengan pendidikan antarabangsa. Hal ini bertepatan dengan aspirasi pendidikan negara iaitu kualiti. Seterusnya, yang kedua ialah seorang guru yang berjiwa pendidik akan berusaha menjadi suri teladan terhadap para pelajar. Antara usaha yang boleh dilakukan ialah guru-guru perlu mempamerkan khasiat yang baik untuk dijadikan contoh. Seperti yang kita dapat lihat, para pelajar di dalam sesebuah kelas itu akan terdiri daripada pelbagai budaya, agama, bangsa dan juga latar belakang. Guru-guru tidak boleh memilih kasih, sebaliknya perlu memberi didikan dan memberi kasih sayang secara saksama. Dengan contoh baik yang ditunjukkan oleh para guru,
Ini dapat merealisasikan aspirasi pendidikan iaitu perpaduan yang mana dapat memberi peluang kepada murid-murid untuk berkongsi pengalaman dan juga menghayati perbezaan. Yang terakhir ialah seseorang guru yang berjiwa pendidik perlu mempunyai wawasan. Wawasan ini bermaksud kesungguhan dalam diri seorang guru untuk berusaha memahamkan murid tentang sesebuah pengajaran. Contohnya, guru perlu menggunakan pelbagai pedagogi berbeza mengikut kemampuan murid. Disebabkan itu, wujudnya pelbagai teori pembelajaran untuk menyesuaikan dengan kepelbagaian potensi dan kemampuan murid. Hal ini bertepatan dengan aspirasi pendidikan negara iaitu akses, di mana semua murid layak menerima pendidikan, tidak kira latar belakang untuk mencapai potensi masing-masing. Sekian itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami pada hari ini. Izinkan saya mengakhiri pembentangan ini dengan serangkap pantun. Lelah berjalan di tengah pekan, singgah sebentar ke warung seman. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian yang diberikan. Audio Jungle.